untuk kita memahami lebih lanjut bagaimana perkara ini boleh berlaku dan memahami lebih lanjut apa yang mendorong kepada peratusan ini. Jadi bersama dengan saya dalam talian ialah Profesor Emeritus Dr. Barjoy Bardai, pakar ekonomi dan juga pensyarah Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak Uni Razak. Selamat pagi. Selamat pagi Cik Nabila. Okey Prof, mungkin boleh kongsikan pertama sekali bagaimana trend pengekalan pertumbuhan momentum positif ini mencerminkan tentang prestasi ekonomi secara keseluruhan. Mungkin terutama kita nak menjelang pengumuman KDNK 2023 minggu hadapan. Jadi bagaimana Prof? Okey, terima kasih. Sebenarnya volume dan nilai perdagangan burung dan runcit masih meningkat bulan demi bulan, tetapi peningkatannya merosot daripada lebih 12% di suku tahun yang pertama menjadi di suku tahun yang keempat ni, misalnya untuk perdagangan burung 4.6% dan perdagangan runcit 2.5%. Tetapi apa yang agak meyakinkan ialah pertumbuhan dalam urus niaga kenderaan bermotor yang melebihi 9.8%. Jadi ini memberikan panduan bahawa masih ada keyakinan di pasaran dan masih kukuh. Walaupun sebenarnya nilai di dalam urus niaga kenderaan bermotor ni adalah agak rendahlah berbanding dengan perniagaan runcit dan burung. Dia hanya meliputi 153 bilion misalnya berbanding dengan sehingga 428 bilion untuk perniagaan burung dan runcit. Tapi secara pokok mana kita perlu lihat bahawa dari segi penggunaan di ekonomi Malaysia semakin meningkat tapi pada kadar yang semakin rendah. Jadi Prof, apakah yang juga mendorong pertumbuhan ini? Mungkin ada faktor lain dan adakah kita perlu melihat kepada permintaan domestik sahaja dari segi perniagaan atau mungkin juga dipengaruhi oleh faktor luaran ataupun perubahan pasaran global? Bagaimana? Okey. Ini kita melihat dari aspek permintaan ataupun perbelanjaan, tapi kalau kita melihat daripada aspek yang satu lagi, pengeluaran, kita melihat pengeluaran meningkat sedikit tetapi ekspor merosot. Jadi ini menimbulkan keraguan kerana kalau ekspor merosot maknanya dalam jangka pertengahan pengeluaran akan menyusut juga. Jadi kita mengharapkan seperti yang telah berlaku sejak 3 tahun lepas, ekonomi kita dipacu oleh penggunaan lebih daripada pengeluaran. Jadi keduanya sebenarnya sama akhirnya, tetapi apabila penggunaan meningkat, pengeluaran akan menyusul ataupun pengeluaran menyusul dulu. Jadi kita akan melihat bahawa ekonomi kita mungkin agak lemah sedikit di tahun 23 berbanding dengan pada awal tahun 23. Kemungkinannya kita akan mencapai kadar pertumbuhan yang tidak menepati sasaran, mungkin pada 3.6% pada tahun 2023. Tetapi kita melihat bahawa potensinya akan meningkat di tahun 2024. Baik, seperti yang Prof kongsikan tadi, jangkaan untuk prestasi KDNK merupakan 3.6%. Jadi bagaimana kita nak bandingkan prestasi yang saya bentangkan tadi dengan sebelum ini? Adakah Prof jangkakan trend ini akan berkekalan dalam jangka masa panjang atau hanyalah untuk jangka masa pendek saja? Okey, sebenarnya ekonomi Malaysia sedang di dalam trend meningkat. Kita sedang mengikuti satu pusingan ekonomi yang meningkat.
dan ini akan terus meningkat sehingga ke tahun 2026. Cuma sepatutnya tahun 23 dan tahun 24 ialah masa bagi kita memacu ekonomi kita supaya dia dapat meningkat dengan cukup banyak, supaya kita dapat mencapai satu puncak yang lebih tinggi. Tapi keadaan ekonomi di seluruh dunia nampaknya tidak begitu positif, dan kemungkinan prospek peperangan yang berterusan di Ukraine dan juga di Gaza akan menyebabkan permintaan luar merosot, dan juga kesan ke atas aspek keuangan seperti kadar pertukaran menyebabkan import akan menjadi semakin mahal, dan ini mungkin akan menjejaskan keyakinan pengguna-pengguna, dan kalau keyakinan pengguna merosot, kemungkinan perbelanjaan pun merosot. Tetapi apa yang menarik ialah permintaan kepada makanan seperti yang Cik Nabila bentang tadi telah meningkat dengan lebih tinggi berbanding dengan peningkatan penggunaan barang-barang runcit dan borong yang lain. Baik, lepas melihat kepada semua faktor luaran dan juga dalaman ini, bagaimana kita perlu melihat kepada bagaimana ia mempengaruhi para pelabur, perniagaan, dan juga bagaimana ia akan menyumbang kepada penciptaan peluang baru atau bagaimana ia akan mengubah dinamika pasaran yang sedia ada kini? Okey. Untuk memastikan yang tahun 2024 kita mencapai matlamat pertumbuhan sekurang-kurangnya 4%, kita perlu melakukan sesuatu yang drastik. Memang ekonomi kita sedang meningkat, dan ini dipacu kebanyakannya oleh dua sektor penting, sektor perkhidmatan yang termasuk pelancongan, logistik, dan juga sektor pembinaan, khusus pembinaan rumah-rumah mampu milik misalnya. Tapi kedua sektor ini tidak cukup untuk memacu kita untuk mencapai 4% pertumbuhan di tahun 2024. Kita perlu mewujudkan pertumbuhan dalaman, dan saya rasa sektor yang penting yang perlu ditonjolkan, ketengahkan ialah keselamatan makanan. Dan keselamatan makanan ini melibatkan beberapa aspek. Misalnya penanaman padi kita masih mengimport 38% keperluan padi. Juga sektor makanan, buah-buahan, sayur-sayuran, sektor ternakan, ayam, telur, dan juga kambing, lembu dan sebagainya. Ini perlu ditonjolkan untuk menjadi satu sektor pertumbuhan dalaman. Kita perlu menonjolkan keselamatan makanan ini sebagai sebuah sektor baru dalam ekonomi. Dan kalau ini boleh dilakukan, ini boleh menolong melonjakkan ekonomi kita. Kerana kita perlu lonjakkan ini untuk membantu memastikan kita mencapai matlamat pertumbuhan sekurang-kurangnya 4% tahun 2024 ini. Baik, itu dia perkongsian daripada Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai, pakar ekonomi dan pensyarah Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak Uni Razak. Mungkin sedikit perkongsian berkenaan dengan indeks volume perdagangan borong dan runcit. Jadi segala perkongsian akan kami kongsikan dalam platform astrawani.com dan semua platform media sosial Astrawani.